Ops yang dilancarkan Isnin lalu bukanlah pertama kali dilakukan. Sebaliknya, ia adalah Ops ke-7 yang dilaksana sejak diperkenal pada tahun 2000 lagi. Berdasarkan rekod sedia ada, Ops Warta dilihat mampu mengesan pesalah trafik tegar yang enggan menjelaskan saman tertunggak mereka. Ikuti laporan ini yang disediakan wartawan Syah Putra, Taib Ahmad. Sebanyak 1,480 pemilik waran tangkap ditahan dalam tempoh 72 jam. Ops Warta Khas dilancarkan 16 Jun lalu di seluruh negara. Dalam tempoh sama, sejumlah 1,789 daripada 1.9 juta waran tangkap telah berjaya disempurnakan. Timbalan Ketua Trafik Bukit Aman, Asisten Komisioner Muhammad Akhir Darus berkata, kesemua 1,480 pemilik waran tangkap itu ditahan dalam 549 sekatan jalan raya yang dilakukan pasukan trafik di pelbagai lokasi di negara ini. Mereka bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis dan diarah menjelaskan saman tertunggak dalam kadar segera. Mahkamah telah mengeluarkan 4.25 juta waran tangkap on traffic disorder traffic ya. Daripada jumlah tu ya, over the same period ya, kita telah selesaikan 2.25 juta waran tangkap. Ya. So baki yang masih lagi kalau yang puan tanya tadi is 1.9 million. Dalam Ops Warta kali ini, tumpuan diberi kepada pesalah trafik yang enggan menyelesaikan 1.9 juta saman tertunggak. Sekatan jalan raya dan rondaan pihak berkuasa menjadi kaedah utama polis bagi mengesan pesalah trafik tegar. Anggota polis tidak pergi rumah ke rumah untuk mengesan dan menangkap pemilik waran. Sebaliknya, hanya notis makluman penama waran tertunggak dihantar oleh polis ke rumah pesalah. Majoriti orang ramai yang ditemui bersetuju dengan kaedah Ops Warta yang digerakkan polis. Mereka berpendapat usaha sedemikian adalah cara terbaik bagi mengesan pesalah tegar yang sering beranggapan kesalahan trafik sebagai perkara kecil. Apabila kesalahan trafik yang telah kita berikan tempoh untuk hadir ke balai trafik untuk menjelaskan secara kompaun, tetapi tidak hadir dan juga tidak hadir ke mahkamah yang mana pada masa kita keluarkan saman tersebut. So selepas daripada itu kita keluarkan waran. Perbuatan melanggar kesalahan lalu lintas bukan sahaja disifatkan membahayakan diri sendiri, sebaliknya turut menggadai nyawa pengguna jalan raya lain. Semua kesalahan trafik dirujuk mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Untuk berbicara lebih lanjut tentang Ops Warta ini, di talian ketika ini bersama-sama dengan kita adalah Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Seri Saleh Mat Rashid. Assalamualaikum, Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana bersama kami di Nasional 1, Datuk Seri. Datuk Seri, sejak PDRM mula melancarkan Ops Warta pada tahun 2000, boleh kita tahu dengan tepatnya berapa banyak sebenarnya tunggakan saman setakat ini, Datuk Seri? Di mana yang dimaklumkan oleh Ketua Trafik pasukan, kita ada dalam rekod kita lebih kurang 1.9 juta yang masih belum dijelaskan. Inilah pendekatan yang kita adakan Ops Warta Khas untuk menjejak ataupun untuk mengenapati siapakah pesalah-pesalah yang terlibat. Dan Ops Warta Khas ini kita mulai pada 16 hari bulan yang lepas sehinggalah 27 hari bulan yang akan datang. Ya, Datuk Seri, sebenarnya dari segi apa pihak polis mengenal pasti pesalah trafik ini dan apakah denda yang dikenakan kepada mereka jika didapati bersalah? Boleh Datuk Seri kongsikan? Kita akan mengambil tindakan kepada mana-mana juga orang awam yang melakukan kesalahan yang melibatkan kesalahan jalan raya. Dan peraturan yang selalu kita laksanakan ialah kita memberi saman. Sama ada saman itu kita letakkan menggunakan borang pool 257, iaitu saman yang disampaikan terus kepada orang yang kena saman.
dan kita minta mereka untuk menandatangani saman yang berkenaan. Ini dipanggilkan ialah POL ataupun Polis 257. Ini salah satunya prosedur saman yang kita laksanakan. Dan satu lagi, kita meletakkan notis saman iaitu POL 170 ataupun 170A, iaitu memberitahu bahawa kesalahan berlaku, dan kita minta siapa juga yang menunggang ataupun menggunakan kenderaan tersebut memberi detail siapakah yang menunggang dan memandu pada ketika kesalahan ini dibuat. Ini dua cara yang kita laksanakan untuk anggota-anggota trafik saya menyampaikan saman kepada pesalah-pesalah trafik. Datuk Seri, dari mula operasi ini dijalankan, mungkin pihak Datuk Seri boleh berkongsi dengan penonton kita statistik terbaru, contohnya berapa jumlah pemeriksaan, berapa kali operasi dan jumlah tangkapan terhadap individu yang dikeluarkan waran tangkap ini? Setakat 16 hari bulan sehingga semalam 20 hari bulan, kita telah laksanakan seluruh negara operasi sebanyak 721 operasi yang melibatkan pemeriksaan ke atas orang-orang ataupun yang cuba dikesan sebanyak 37,806 orang. Manakala dalam jumlah ini tangkapan telah dibuat ke atas 1,881 dan yang mana waran tangkap yang kita telah dapat laksanakan sejumlah sehingga semalam 20 hari bulan sebanyak 2,301. Jadi kita ada lagi beberapa hari sehingga 27 hari bulan. Tetapi untuk makluman saudara ataupun para penonton, semenjak kita laksanakan warta khas ini, kita mendapati pembayaran ataupun kutipan bayaran kompaun di tempat-tempat pembayaran itu menunjukkan peningkatan sedikit. Satu perkembangan yang positif, peningkatan jumlah pembayaran saman atau kompaun ini. Jadi Datuk Seri, bagaimana pula dengan secara keseluruhannya statistik kemalangan jalan raya untuk tahun 2014 setakat ini, klasifikasi kumpulan yang menjadi penyumbang kepada kemalangan ini? Boleh Datuk Seri perjelas? Okey, dalam kajian kita, alhamdulillah kita mendapati daripada bulan Januari sehingga bulan April, kalau kita bandingkan tahun ini dengan tahun lepas, telah menunjukkan penurunan kemalangan jalan raya di negara kita sebanyak 2.2%. Dan juga telah menunjukkan penurunan daripada kemalangan maut iaitu 4.4%, manakala yang melibatkan kematian menunjukkan penurunan sebanyak 5%. Ini saya rasa satu penurunan yang cukup positif. Hasil saya boleh katakan kesedaran daripada orang ramai terhadap apabila menggunakan jalan raya. Walau bagaimanapun seperti mana saudara kata tadi, kita masih lagi merekodkan kemalangan yang banyak yang berlaku di antara kemalangan di negara kita ini melibatkan motosikal dan juga pemandu kenderaan. Inilah dua aspek ataupun yang selalu yang terlibat dalam kemalangan. Tapi saya katakan di sini bahawa statistik ini kemungkinan juga akan menurun dengan syarat pengguna-pengguna jalan raya sentiasa mematuhi peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang berkuat kuasa. Dan saya mengharapkan dan saya menyarankan kepada semua rakyat Malaysia yang menggunakan jalan raya ini hendaklah berhati-hati dan kita mesti bersedia apabila kita berada di atas jalan raya untuk mengelakkan sebarang kemalangan berlaku. Ya, apapun harapan kita, tren penurunan ini diharapkan akan berterusan sehingga penghujung tahun ini, Datuk Seri. Menyentuh pula tentang cara-cara ini, pelbagai cara dibuat sebenarnya oleh pihak polis bagi memberi peluang kepada pesalah trafik untuk membayar saman. Kita tahu antaranya diskaun juga pernah diberikan oleh pihak polis trafik. Apa lagi pendekatan terbaru mungkin, kaedah yang digunakan oleh pihak polis untuk memberi peluang kepada pesalah trafik yang enggan membayar saman ini, Datuk Seri? Saya menyerukan kepada siapa-siapa juga yang mempunyai saman yang tertonggak ataupun yang ada waran, mereka boleh terus kepada cawangan trafik yang ada kaunter pembayaran saman ataupun dipanggil traffic cop, di mana juga cawangan trafik. Dan di samping itu juga kita ada kemudahan untuk membayar saman-saman ini di pejabat pos. Dan juga di bank, kalau tak silap saya, ialah di Bank Simpanan Nasional dan juga Maybank.
dan mereka juga boleh membayar secara online. Dan kita juga adakan, kalau tak silap saya, ada 4 buah pasaraya besar di mana kaunter polis untuk membayar saman ini diadakan. Dan pihak polis kita akan cuba untuk memberi kemudahan-kemudahan kepada rakyat untuk senang untuk membayar saman-saman ini supaya mereka dapat ke tempat berkenaan dengan segera ataupun dengan cepat dan memudahkan lagi. Jadi saya sarankan supaya mana-mana juga orang yang mempunyai saman berkenaan, pergilah ke tempat-tempat yang saya nyatakan tadi, buatlah pembayaran secepatnya mungkin untuk mengelakkan tindakan-tindakan yang selanjutnya. Saya rasakan bahawa kita mempunyai tempat yang cukup untuk membayar saman-saman yang berkenaan, dan pihak polis pun daripada masa semasa kita akan buka kaunter-kaunter di dalam, kalau kita ada pameran-pameran polis yang melibatkan keselamatan dan juga penerbangan awam, pihak polis trafik juga akan membuka kaunter-kaunter berkenaan. Oleh demikian, gunakanlah peluang yang diadakan oleh pihak polis supaya membayar saman-saman ini. Dan untuk diskonnya, kita yang sebenarnya tidak ada diskaun. Tetapi apa yang kita buat sekarang, siapa yang membayar awal saman berkenaan, dia dah ada diskaun di dalam sistem yang sedang disediakan. Kalau lambat kita membayar saman berkenaan, kita terpaksa akan membayar maksimum. So saya rasa inilah cara ataupun avenue yang kita gunakan untuk memudahkan kepada orang ramai. So saya sarankanlah kalau boleh semua rakyat yang kita ni, saya rasa yang berdisiplin, yang bertertib dan jalan raya dan mempunyai tanggungjawab sendiri untuk membayar saman-saman ini, jelaskanlah secepatnya mungkin. Ya. Bayar awal untuk dapat diskaun, Datuk Seri. Bagaimanapun kita faham masih ada pihak yang enggan membayarnya, namun dengan segala penjelasan Datuk Seri, alternatif-alternatif yang disediakan termasuk kaunter yang diperbanyak secara dalam talian, jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk mana-mana pihak untuk terus enggan membayar saman, Datuk Seri. Apapun, terima kasih Datuk Seri Saleh Mat Rashid, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, kerana bersama dengan kami. Terima kasih kembali. Assalamualaikum.